Islam sudah dijajah, Islam sudah dipesongkan. Semuanya itu kita jadi orang yang lalai leka kerana kita tidak pernah ambil tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Wallahu, 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 wallahu. Adakah Al-Quran ini sebenarnya satu benda yang kita terima dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kerendahan hati untuk kita jadi hamba yang Allah kata dalam Al-Quran itu, di mana Allah kata kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Selama ni kita duduk dalam gelap ke dalam cahaya? Nak bagi tahu kita duduk dalam gelap. Gelap itu zulumat. Zulumat berkongsi makna daripada perkataan zalim. Bermakna kita selama ni zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kitalah orang yang berada dalam kegelapan itu. Kitalah orang yang buta huruf, yang tidak tahu apa itu kitab. Tetapi bila Allah bagi petunjuk, kita tak nak. Allah nak bagi tongkat kepada orang buta, kita tolak, kita belagak, kita sombong. Allah bagi tongkat tetapi kita buat apa? Kita cuma baca saja itu tongkat, tapi kita tak pernah guna, tak pernah tahu apa fungsi tongkat. Itu orang yang buta. Tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan selama itulah kita tidak membaca Al-Quran itu dengan roh. Kita nampak hidup, tetapi sebenarnya kita sedang tidur, kita lena, kita dibuai dengan angan-angan, kita dibolak balik ke kiri dan ke kanan. Kita tidak pernah tahu, tak pernah ambil tahu berapa lama dah kita tidur. Hakikat Islam ini sudah lena. Hakikat bagaimana agama ini sudah statik. Agama ini sudah jumud. Agama sudah tidak berkembang. Agama sudah tidak dinilai sebagai satu bentuk ciri-ciri ataupun sistem ataupun cara hidup yang dapat menyelamatkan kita daripada bahang jurang api neraka itu. Hari-hari kita melangkah, langkah kita menjekatkan kita kepada neraka. Hari-hari kita melangkah, Al-Quran itu semakin jauh daripada pelaksanaannya. Kita cuma menjadi orang yang langsung tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup dan matlamat kita di atas muka bumi. Kita hanya fokus kepada kerja, kita hanya fokus kepada gaji, kita hanya fokus dalam mencari harta, kita fokus dalam mencari apa saja kehendak dan juga greed dan need yang kita rasa, kita tahu dan kita mahu. Kita tidak mengikut apa yang Allah mahu. Dan itu adalah masalah yang selama ni yang kita tidak sedar. Lenanya kita tu dibuai dengan mimpi, impian hidup kita sendiri, bukan impian yang Allah nak, bukan visi dan misi yang Allah nak tetapkan kepada kita. Kita lalai di situ kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam Al-Quran yang nak kita bawa. Dan di situlah Allah sebutkan, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya untuk kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. So rasakanlah hari ini kita mula membaca Quran dengan roh. Roh yang akan masuk ke dalam jiwa kita, yang akan membangunkan kita, membangkitkan kita daripada tidur kita yang berapa tahun yang kita tak sedar. Berapa lama dah kita lena yang kita sendiri pun tak pasti. Berapa tahun, berapa ribu tahun dah hari ni Islam dah jatuh. Islam sudah dibengkokkan, Islam sudah dipijak-pijak, Islam sudah dijajah, Islam sudah dipesongkan. Semuanya itu kita jadi orang yang lalai leka kerana kita tidak pernah ambil tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Dan disebabkan itulah Allah kadang-kala menganjing kita. Allah memberikan satu perumpamaan dalam Quran bagaimana sikap kita ini. Allah nampakkan bagaimana perangai kita itu seperti anjing. Tadi kita baca Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang nak diberi ilmu dengan ayat yang jelas. Di malam ni bagaimana kita hidup hari ini, Al-Quran sudah di depan mata. Rasanya banyaklah kalau kita tengok dalam internet, dalam Facebook, dalam YouTube, pelbagai usaha yang sedang dilakukan oleh golongan tertentu, organisasi tertentu, siapa saja yang sedang cuba untuk membawa manusia kembali semula kepada agama. Kalau kita lihat sebelum ni, kita nampakkan tentang 73 jalan. Bagaimana hari ni kita sedang meletakkan nama-nama, logo-logo, pertubuhan-pertubuhan, apa saja badan-badan ataupun mereka yang sedang cuba berusaha klaim mereka adalah orang yang sedang mengembalikan Islam. Tapi 73 golongan itu kita tidak tahu mana satu hujungnya, mana satu pangkalnya yang betul-betul benar. Dan kalau kita nak dapat kepastian jemaah yang betul-betul benar, kita kena kembali semula kepada Al-Quran. Wallahu 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 wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu Jalla Jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu.
Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari Jumaat ini sekali lagi dapat kita bersama-sama berkumpul, bertemu dalam sesi perkongsian. InsyaAllah topik yang saya lontarkan sebentar tadi tu, ulangan ataupun sedikit flashback penyampaian daripada episod yang ke-10 yang kita ada bincangkan tentang hakikat jatuh bangun agama daripada hakikat lena, bagaimana Islam hari ini dipandang sebagai satu agama dan cara hidup yang jumud, yang sedang duduk berdiam diri tetapi belum bangkit lagi menampakkan taring dan juga kehebatan Islam pada hari ini. Kita dilihat sebagai agama yang sedang ataupun umat yang sedang menempel dalam kehidupan serba moden dengan pelbagai doktrin, ideologi yang berada di dalam dunia ini. Kita hanya jadi golongan minoriti. Walaupun kita ramai, tetapi dari segi kefahaman agama, kita jauh tertinggal dengan kitab Al-Quran yang diberikan kepada kita pada hari ini. Jadi insyaAllah harapan yang kita mahukan sebenarnya adalah untuk kita kembali balik mengikat perasaan kecintaan kita, kesukaan kita, keseronokan kita, keimanan. Bila sebut keimanan, dia terkait dengan keyakinan, kefahaman, kepercayaan, macam mana kita ini jadi orang yang benar-benar memahami hakikat keislaman. Kenapa kita berada di dalam Islam? Kenapa kita terpilih duduk di dalam satu cara hidup yang Allah ciptakan manusia ini, zaman ini khusus diberikan peluang kepada kita-kita yang sedang berada di sini. Pastinya waktu saya dululah, kalau pengalaman saya, pengalaman sendiri kecil-kecil dulu, benda yang selalu trigger di dalam kepala ni adalah kenapa existent? Dia datang satu pertanyaan. Umur lebih kurang dalam 6 tahun, 7 tahun, otak ni banyak berjalan memikirkan tentang kejadian alam. So di situ kita banyak mempersoalkan, kenapa aku ada kat sini, untuk apa tujuan aku hidup dekat sini, kenapa lahir dalam keluarga ni, kenapa dilahirkan sebagai seorang Islam. Lepas tu bila kita masuk fasa, kita diletakkan satu set of rules and regulation. Kita diperintahkan untuk solat, kita diperintahkan untuk puasa. Semua pertanyaan itu datang dalam jiwa seorang anak. Waktu tu kita sebagai anak yang akan bertanya kepada mak, kan? Dia akan tanya, mak, kenapa kita kena semayang? Lepas tu mak pun akan jawab sesuai dengan kefahaman ibu bapa kita waktu tu. Kalau tinggi pendidikan seorang ibu dan bapa, maka dia mampu menjelaskan dengan lebih akademik apa tuntutan-tuntutan sebenar agama kepada anak dia. Kena mak bapak yang tak berapa nak jelas hujung pangkal agama, tak faham tentang Al-Quran, tak faham tentang Islam, tak faham tentang satu ideologi yang Allah berikan kepada kita melalui perantaraan wahyu Al-Quran tu. Jadi kita akan menjawab dengan tidak yakin. Kita akan bagi jawapan sekadarnya, ala kadar, sekadar nak melepaskan batuk di tangga. Asal boleh jawab, buah pelepas sudah. Anak kita asalkan dia dapat jawapan, kita puas hati, sudah. Tapi adakah kita memikirkan jawapan itu mampu untuk memuaskan dada seorang anak, memberikan kefahaman yang jelas why dia dilahirkan dalam Islam, kenapa dia menganut Islam, untuk apa dia dilahirkan, tujuan penciptaan dia, hakikat agama yang diberikan peluang untuk dia imani, untuk dia yakini, untuk dia fahami sebagai seorang hamba, bukan sekadar seorang manusia. Nak jadi manusia, semua orang adalah manusia dekat sini. Dekat muka bumi ni ada ramai manusia-manusia yang hidup melata dekat atas muka bumi. Tetapi yang terpilih, ini dah sah-sah terpilih, adalah daripada kalangan umat Islam. Why dalam seramai-ramai manusia di dunia ni, engkau yang dipilih. Engkau yang diciptakan untuk membawa misi agama ni. So kita ni, kalau kata kita tak jadi orang yang faham, orang yang sekadar hidup dekat dunia ni, dia cuma duduk menumpang, menempel, tapi tak nampak jelas untuk apa kita ini diberikan satu jalan yang orang lain, kalau kata kita tak dapat benda ni, orang lain yang akan dapat.
Kalau bukan umat yang ini dapat, umat yang akan datang yang akan dapat. So ini adalah perubahan fasa umat-umat yang terpilih. Jadi adakah kita ini sudah menjadi satu bangsa? Mula dengan bangsa dulu, sebab ingat balik surah 49, surah Al-Hujurat, dinampakkan cerita tentang ayat ke-13. Allah menciptakan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Why? Penciptaan itu mesti dicipta seperti itu. Dan hujungnya Allah kata, yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hujungnya Allah melihat ketakwaan kita. Regardless your colours, regardless your bangsa, engkau negara mana, engkau duduk di mana, engkau di zaman mana. Ini zaman ni penting. Sebab Allah dah mention siap-siap. Zaman siapa tu bukan satu ukuran. Tak kira lah engkau lahir di zaman Rasulullah sekalipun, duduk dengan Nabi sekalipun, tapi andai kata bangsa, kaum yang lahir selepas kepada wafatan Rasulullah, lepas daripada wafatnya Nabi, tetapi mereka inilah yang lebih memahami apa yang Nabi sampaikan, maka itulah golongan yang terpilih. Dan itulah mesej yang Nabi sampaikan. Dalam khutbah wada' sekalipun, Nabi dah nampakkan apa yang Nabi nak. Moga yang terakhir sekali menerima wasiat Nabi. Orang terakhir yang mendapat makalah yang Nabi nak berikan ini, maka mereka itu lebih faham daripada kamu yang berada di depan aku. Ini memberi satu teori ataupun satu hipotesis. Nabi mendapat wahyu benar, tetapi dalam pendidikan, Nabi nak mendidik umat ketika itu dengan cabaran perangnya, dengan cabaran Futuh Mekahnya lagi, dengan waktu tu pelbagai ancaman yang berlaku yang Nabi hadapi. Nabi mempunyai satu ruang waktu yang sangat-sangat terhad. 23 tahun Nabi itu, kita boleh faham macam mana Nabi dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Macam mana nak menyampaikan wahyu, macam mana nak mendidik umat, macam mana nak membangunkan agama, nak menunjukkan uswah, nak membina satu contoh supaya umat yang terkemudian dapat satu sampel yang kuat, yang hebat, yang mampu untuk dijadikan satu acuan. So Nabi sendiri terpaksa membina kerabat ni sendiri. Itu dipanggil satu kumpulan, dipanggil Ahlul Bait. Kemudian ada Ahlul Sufah. Ni kalau siapa yang pergi umrah, dia akan masuk dekat dalam Masjid Nabawi. Dekat belakang rumah Nabi tu, dia ada satu macam beranda. Dipanggil apa dia? Sufah punya, Ahlu Sufah punya serambi. Dia panggil satu tempat. Ini tim-tim Ahlu Sufah yang duduk di situ, sebelah dengan rumah Nabi, sebelah saja dengan Raudah. So Ahlu Sufah ni adalah tim yang mereka ini adalah duduk dalam keadaan berdipan-dipan dengan Nabi. Bukan saja mereka ini golongan-golongan yang ada orang meletakkan ini adalah satu tim yang menumpang di Masjid Nabawi. Kalangan-kalangan orang yang tidak memiliki harta, orang yang miskin. Ini digambarkan, sejarah menggambarkan begitu. Tapi siapa yang membaca Al-Quran, mereka akan jumpa satu ayat. Hendaklah sebahagian daripada mereka yang keluar berperang dan sebahagian lagi mereka yang tinggal untuk menuntut ilmu. Yang ini kita miss. Sebenarnya golongan yang ditinggalkan itu adalah Ahlu Sufah. Mereka ini kadang-kala mereka tak dapat join perang, tapi Nabi tinggalkan tas kepada mereka. Apa tasnya? Mereka melakukan satu penggalian ilmu. Ini tim-tim yang memang dah terdidik dengan kefahaman agama. Jelas why pembangunan agama ni penting dari sudut pendidikan, dari sudut mereka nak mengekalkan kekuasaan. Mengekalkan kekuasaan tu bukanlah kata Nabi menjajah, tetapi Nabi memelihara keamanan Madinah, memelihara maruah agama apabila Islam ditendang, apabila Islam ditekan, apabila Islam ditentang secara berdepan. Jadi ini motif why kena ada satu golongan yang mencari ilmu. So kita pun nak kena kenal balik sejarah-sejarah yang ada dalam kehidupan Nabi. Bukan sekadar kita baca sirah, tapi mentaliti kita membaca sesuatu perkara itu, kita kena melihat dari sudut siasah. Siasah ini yang ramai orang terlepas pandang. Siasah ini adalah satu benda yang kita kena baca dengan mantik. Ilmu mantik ini ilmu yang memang kita kena kuasai sebenarnya. Ramai daripada kalangan kita tidak memiliki mantik yang dapat menghubungkan benda yang kita baca
Tapi kita nampak benda itu sekadar satu benda yang bacaan, dia tidak kita boleh hubung kaitkan. Ini the missing link yang kita kena buat. Ini mantik mengambil tempat. Itu cerita algoritma, itu cerita tentang algebra. Algebra ini aljabar, jabar penjabaran. Penjabaran macam mana kita nak melengkapkan benda yang dah hilang, the missing piece, the missing connection antara satu sumber dengan sumber yang lain tu, ada dia punya gap itu yang akan menyatukan menjadi satu plot. Plot ini yang ramai tak nampak. Macam kita membaca hadis-hadis yang disampaikan Nabi. Kebanyakan kita baca hadis, kita hanya memerhatikan hadis itu untuk kita apply. Tapi kita tak menggali dan mengkaji hadis ini keluar dengan tujuan dan maksud. Kenapa, untuk apa, mengapa dan bagaimana hadis ini nak dilaksanakan dalam bentuk yang kafah. Maksudnya tak boleh jumut nampak daripada satu sudut. Dia mesti lihat daripada sudut pandang yang besar. Sebab bila kita baca satu hadis tu, kita nampak hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', hadis ni hasan, hadis ni ahad, hadis ni sahih. Elemen-elemen hadis ni akhirnya kita terperangkap dengan dia punya, orang kata, stamp yang dah diletakkan pada hadis-hadis tu. Sampaikan kita jadi, hadis dhaif terus kita tolak. Hadis maudhu' terus kita tolak. Hadis hasan, hadis sahih, yang ni saya kita pegang. Dia jadi macam tu. Lalu dia mematikan keinginan kita untuk melihat dan mengkaji kenapa hadis-hadis ini pun ada. Memang ada hadis palsu. Hadis palsu pun, kepalsuan hadis itu kerana ia diciptakan lalu dikaitkan dengan Nabi. Pada hakikatnya, kita nak membaca apa yang ada pada hadis tersebut, hikmahnya. Apa yang kita boleh ambil dari sudut pelaksanaannya. Dan di sinilah kadang-kadang bila mana sesuatu hadis itu tidak boleh dinampakkan sebagai satu metod pendidikan, dia ditolak dan diletakkan dengan satu label. So label ini yang kita nak kena berhati-hati. Yang sahih, kadang-kadang kita kena perhatikan juga. Sahihnya, adakah sahihnya dari sudut pelaksanaan ataupun hanya dari sudut periwayatannya saja. Nampak cantik sanadnya. Sebab mereka menjaga sanadnya supaya periwayatan itu terpelihara. Tapi kadang-kadang matan hadis itu tak difahami. Yang kita nak sekarang ni, nak faham matan. Matan ni maksud dia teks. Teks hadis tu dipanggil matan. So kita nak kena faham. Sama dengan Quran hari ini. Al-Quran ni adalah hadis yang paling besar. Hadis yang Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu yang kekal periwayatannya daripada Adam sampailah kepada Nabi Ahmad. Dinampakkan 25 Rasul yang ada di dalam Al-Quran itu diceritakan tanpa Allah miss satu nama pun. Tetapi berapa ramai daripada kalangan kita yang faham, yang tahu macam mana kita nak melaksanakan ayat-ayat Allah itu dalam bentuk yang total, yang kafah tadi. So kita ada satu misi sebenarnya dalam penciptaan hidup ni. Macam saya nak relatekan tadi, kita diciptakan sebagai satu umat yang terpilih. Why kita nak kena tahu, aku dipilih sebagai umat yang mendapat Al-Quran. Ni, Quran dah ada depan mata. Hari ni kita dah sedang membaca Quran. Tapi kenapa kita tidak jadi golongan-golongan yang tahu misi dan visi kita? Why kita jadi golongan yang Allah choose? Adakah kita the chosen one? Ataupun kita masih lagi rasa hidup kita ni main-main? Hidup main-main ni senang dan mudah nak kata. Kita ambil satu gambaran permainan golf. Golf tu, cerita ambil sebiji bola, letak dekat atas satu padang rumput, pukul. Berjemaah, bukan seorang main seorang-seorang tu gila pula kan. Dia kena ada kawan, lawan kan. Kemudian ada seorang pukul. Dah pukul, tengok bola tu hilang, pergi cari. Dah jumpa pula, pukul lagi. Pergi mana, cari bola tu lagi. Jumpa, pukul lagi. Sampailah masuk lubang. Dah masuk lubang, angkat bola, tunjuk. Lepas tu habis. Habis dekat 6 jam, 8 jam. So kita ini, adakah umat yang nak jadi golongan yang begitu? Sebab tu Allah kata, hidup ini jadi sebagai satu permainan. Kan? Surah 23 ayat 115, Allah question kita. Adakah aku ini cipta korang ni semua untuk main-main? Surah Al-Mu'minun. Adakah kita duduk ni nak main-main? So kalau kata golf tadi tu, ambil satu contoh lah permainan. Satu contoh permainan yang mudah. Ambil, letak bola, pukul, ambil, pukul, habis satu hari. Esok lusa ulang balik. Kerana status, dia adalah satu permainan yang
peringkat kayangan. Okey, letak tepi, ambil mainan yang lain pula. Ambil video game, ambil apa sajalah permainan, bola ke, tenis ke. Adakah kita itu nak jadikan satu permainan yang senda gurau, main-main yang penuh dengan hiburan, keseronokan, tapi kita tak mendapat manfaat apa-apa? Ada manfaat, my God, dapat hadiah, duit ni juta-juta. Adakah kita hanya nak mendapat duit semata-mata? Adakah kita hidup hanya untuk mengumpul nama dan harta, pangkat dan wanita semata-mata? Jadi ini pertanyaan dan persoalan yang kita nak kena soal diri kita balik. Soalan yang kita kena tahu, adakah kita yang hidup ni dah umurnya dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, memahami tujuan penciptaan, asal usul kita? Kenapa kita diberikan ilmu, diberikan kitab, diberikan kefahaman? Adakah kita ni saja-saja mendapat Al-Quran, ataupun kita ada satu lapangan yang sangat-sangat besar peranan dan fungsi yang kita kena mainkan? Bukan main-main, tetapi nak melaksanakan, nak mainkan peranan tersebut. Jadi ini antara pertanyaan dan persoalan yang kita kena sentiasa tanya. Okey, topik hari ni yang saya nampak adalah satu topik yang penting daripada 2-3 topik yang kita buka dalam Sains Ashabul Kahfi dalam 2-3 minggu yang lepas. Kita banyak sentuh tentang pohon, cerita sejarah, cerita tentang pokok, cerita tentang macam mana kita nak membaca apa yang ada di dalam sejarah itu sebagai satu kaedah untuk kita meluruskan balik kefahaman agama kita. Sebab Islam hari ini sudah duduk pada peringkat kita mencapai satu kejumudan pemikiran yang sudah maksimum perpecahannya. Pecah belah dalam kalangan umat Islam ini sudah menyebabkan kita jadi golongan-golongan yang kita tak kenal asal usul. Kita dah duduk satu kelompok yang kalau kita nak tanya, kan, saya selalu saya meletakkan diri saya dalam peringkat awam ni, golongan-golongan yang mempersoalkan diri ni, kenapa, mengapa, kan? Kalau kata kita duduk seorang-seorang, kita fikir, kan, kita duduk cakap, adakah kalau saya seorang lah, kan, aku ni umat macam mana ni, 73 golongan aku ni yang mana satu? Dia soalan tu trigger. Dan kita akan tanya pula, dalam 73 ni mana satu yang betul? Duduk seorang-seorang kita akan fikir, aku ni dah betul ke belum? Lepas tu kita akan tanya soalan, dah betul ni, kalau Nabi katanya betul ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ke? Tanya soalan, sebab kita kena tanya diri sendiri ni, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana jemaahnya? Duduk seorang-seorang selama 50-60 tahun, hidup menyendiri, mana jemaah kita? Jemaah yang mampu untuk memimpin kita. Kita tu rasa dah dia jemaah ni, kan, duduk dah semayang jemaah, pergi solat, pergi masjid jemaah, ni. Lepas tu imam tak kenal, AJK masjid pun tak kenal, mesyuarat datang kadang-kadang, solat Jumaat dulu kerap lah seminggu sekali, sekarang masjid dah tak buka, ada yang tempat buka, ada yang tak buka, dah tak mampu lagi untuk memainkan peranan jemaahnya. Ahlus Sunnah duk tanya diri sendiri, sunnah ni, sunnah mana yang kita buat ni? Sunnah puasa Isnin Khamis, lepas tu semayang sunat, kan, sunat rawatib, kan, sebelum dan selepas. Adalah buat malam-malam tu sunat, buat qiyamul lail sikit-sikit. Mana sunnah yang kita buat sebenarnya, kan? Makan 3 jari, makan tangan kanan, makan makanan sunnah. Adakah itu sunnah yang kita fahami, yang mana yang Nabi nak kita laksanakan? Sedangkan Nabi kata, aku tinggalkan 2 perkara itu, kitab Allah wa sunnata rasulih. 2 benda ni yang akan menjamin kita tidak akan sesat selama-lamanya. So tanya balik diri sendiri ni. Lepas tu kalau dah Islam ni kena mengikut Syafi'i, Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Oh, dah kena question diri kita ni, aku ni Asy'ariyah ke tidak ni? Kan? Tanya. Why? Kita sendiri faham tak apa tu bahagian Syafi'i, Asy'ariyah? Kita sendiri faham tak Islam kita ni hubungannya kita, adakah kita sampai ke peringkat itu? Ataupun daripada kecil sampai besar ni kita hanya menonong mengikut saja apa yang orang cakap. Kita pergi sekolah kata begini, itulah yang kita pegang.
Kita jumpa ustaz ni kita jumpa nampak cantik, nampak elok, nampak baik sikit dekat YouTube, kita follow sajalah dekat YouTube. Nampak macam, yang ni boleh pakai Ustaz, boleh pakai maksudnya, yang ni boleh guna ni, kan, nampak kemas ni. Okey, ambil sikit, pakai. Sampai masa, tak seronok dah ni dah mula nampak macam pelik ni. Lepas tu, jumpa kawan ni pula, yang ni seronok pula, ikut dia pula. Lepas tu dah lama pula tinggal, tinggal. Jadi masa muda ikut orang lain, masa tua sikit ikut orang lain. Nak dekat-dekat mati tu, jumpa pula Tok Guru ni, last ni dah penat dah mencari, saya ikut dia ni sajalah. Kan, hang betul ke, hang salah ke, hang nampak yakin sikit, aku ikut je lah. Adakah kita nak jadi golongan yang hanya begitu? Berperingkat-peringkat kita ni hanya mengikut secara membuta tuli. Di sinilah ruang kita nak kena adanya Al-Quran yang memandu kita. Al-Quran yang akan menjadikan kita ini kemas dari segi kefahaman. Sehingga kita boleh membezakan yang hak dengan yang batil. Kita dengar saja ucapan daripada seseorang, pandangan seseorang, pemikiran seseorang, ideologi dan doktrin yang dibawa oleh seseorang, Al-Quran itu yang menampakkan yang hak dan yang batil. Tak kiralah nama dia besar sehebat mana sekalipun dia, tetapi once Al-Quran mengatakan salah, definitely apa yang diucapkan itu salah. Apabila Quran menampakkan kesilapan, kesalahan, kekurangan dan juga ketepatan, apa yang disampaikan seseorang itu salah, maka di situlah kita meletakkan yang garisan antara benang hitam dan benang putih. Ini benda yang kita nak kena perkemaskan. Bermula daripada kita dan anak-anak kita. Kalau tidak, kita akan jadi umat yang selamanya subsidize. Tahu? Kita hanya, tak apa, yang ni saya tak biar fikir, yang ni dah ada orang fikirkan. Malasnya otak kita ni menggunakan akal kita sehingga Allah cabar dalam Quran, afala taqilun, kenapa engkau tak nak gunakan akal? Afala yaqilun, kenapa engkau tak menggunakan akal? Afala yatafakkarun, kenapa engkau tak nak menggunakan akal untuk berfikir? Malasnya kita sampai tahap macam tu. Sehingga kita ikut saja apa yang orang dah berikan tanpa kita jadikan motivasi dalaman kita ni, inner drive yang ada dalam diri kita ni untuk terdrive, pandu kepada hudan. Minta pandai, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari kita minta dalam solat kita, pandai minta. Tapi bila Allah dah bagi Quran, kita sia-siakan Quran tu. Bukan tak ada petunjuk tu, dah ada dalam rumah. Cuma malasnya kita nak menyelak Quran itu, mengkaji Quran itu, mendalami Quran itu sampai kita jumpa asal usul kita ni sebagai hamba Allah untuk membaca kitab itu dengan haknya. Ini hak Allah yang sedang kita bicarakan. Dan hak Allah tu, Allah bagi Quran tu untuk kita. Allah bukan nak dengar kita baca sedapnya, Allah nak kita faham. Dan masalah kita ni adalah nak memahami Al-Quran tu. Nak kira sedap macam Allah yang tulis Quran tu, Allah yang bagi kita Quran tu, Allah lagi tahu apa yang ada dalam Quran. Dan masalahnya kita yang tak tahu ni. Itu yang nak kita correct, betulkan. Kita bacalah banyak kali pun, kita bacalah sedap macam mana pun, lagunya, taranumnya, betulnya, Allah tahu isi kandungan Quran. Cek balik, kita tahu tak kandungan Quran tu? Itu cabaran yang kita kena sedar. Adakah kita ni membaca, membuta tuli, membuta huruf, tak tahu kitab, tak tahu agama? Sebab daripada kecil kita ni diajar untuk memahami benda tu sekadar mendapat pahala. Tapi kita tak nampak pahala yang Allah nak bagi kepada kita tu adalah ganjaran ilmu yang ada dalam Quran. Nabi penat Nabi berperang, dia tinggalkan kepada kita kitab itu bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dilaksanakan. Kalau tadarusnya saja, semua orang boleh tadarus. Belajar itu tadarus. Belajar Quran itu boleh. Memperkemaskan bacaan, mentahsinkan bacaannya, memperelokkan bacaannya dalam bahasa Arab, boleh. Tapi bila peringkat tafakur, kita mula memikirkan apa mesej Allah itu tak ramai orang nak buat. Apalagi tadabbur. Macam mana nak takbirkan ayat-ayat yang Allah dah berikan ini dalam pelaksanaan harian. Sehinggalah kita mampu tabayunkan benda ni, laksanakan benda ni, nampakkan buktinya. Apa yang Allah kata A, kita mampu representkan balik ayat tersebut dalam bentuk actual pelaksanaan yang Allah kehendaki. Ini benda yang kita hilang. So, kalau kita nak jadi umat yang terpilih, mampu berfurqan menggunakan akal yang sihat dengan pedoman yang Allah bagi, maka kita akan termasuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Kita akan terputus pada ayat yang ke-6. Kita cuma boleh minta.
minta, hari-hari kita minta, tapi adakah kita dapat nikmat tu ni? Nikmat orang-orang yang dah dapat benda tu. Maka rugilah kita kalau kita baca Fatihah tapi kita sendiri tak faham apa kaedah pembacaan yang sebenar dari sudut tuntutan Fatihah tersebut. Di situ ada satu turning point yang akan mengubah jiwa manusia kalau dia faham. Kalau dia baca Fatihah itu, dia menghayati Fatihah itu, dia nampak frame apa tujuan Fatihah itu yang Allah tuntut daripada setiap umat. Yang faham ke mana hala tuju dia. Tu dalam ikrar kita kepada Allah tu, kita minta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu. Kita akan baca wa ana minal muslimin ke, atau kita akan baca seperti Nabi baca wa ana awwalul muslimin. Ini antara frame yang kadang-kadang kita terpisah antara pelaksanaan ritual dan juga actual ayat Quran. Di sini ruang untuk kita baiki dan betulkan balik frame kehidupan kita. Ikrar kita sendiri pun sudah kita letakkan diri kita daripada golongan-golongan minal muslimin. Minal muslimin dengan awalul muslimin beza. Di hujung-hujung fasa akhir zaman ini, yang Allah nak lihat adalah siapakah golongan-golongan yang akan menjadi awalul muslimin, yang akan bangkit, memperkemaskan balik kefahaman agama, memperbetulkan balik, meluruskan balik akidah umat. Adakah kita jadi golongan yang awal, yang bangkit? Zaman Rasulullah, zaman jahiliah, Nabi ketika itu di kota Mekah, Nabi menjadi umat ataupun orang yang terawal yang bangkit. Nabi bangkit, Khadijah bangkit, keluarga Nabi bangkit, Ali bangkit, Abu Bakar bangkit. Abu Bakar menyelamatkan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Bilal bangkit sebagai hamba yang masuk ke dalam Islam, lalu bangkit menjadi seorang yang mempertegak, mempertahankan agama. Kebangkitan ini yang kita nak kena luruskan balik. Kalau tidak, kita akan kekal menjadi umat yang tidak bangkit-bangkit. Lena tidur, punya seronok, punya selesa dengan selimut yang kita penuhi dengan angan-angan manusia akhir zaman. Dajjal baik punya dia selimut kita, dia biar kita tidur dalam mimpi, dia tak kejut-kejut dah. Kita rasa seronok, kita rasa syok dengan dunia ni, kita rasa begitu puas dengan apa yang kita dapat, dengan segala benda macam nikmat yang Allah dah bagi dalam bentuk teknologi ni, kita hanyut dengan apa yang ada dalam arus kemodenan. Dan itulah satu perintah yang Nabi nampakkan di akhir zaman ini. Bila datangnya masa begini, saat begini, Nabi suruh kita lari masuk ke kampung, duduk dalam kampung, makan akar kayu. Jangan lepas ni pakat balik kampung, lari tinggal segala dunia ni, duduk dalam dusun. Tak. Hakikat Nabi suruh kita pisahkan, tahu di mana benang hitam dan benang putih untuk kita differentiate. Kita ni adalah golongan yang mana? Adakah kita duduk dalam golongan-golongan yang tertipu dengan segala macam perhiasan dunia ni? Ingat surah 3, surah Al-Imran, ayat 17, ayat bermula daripada 14, 15, 16, 17 tu kena baca semua tu supaya kita nampak perhiasan dunia yang ada ini akan menghiasi dan menyebabkan kita akan terjerumus ke dalam segala acuan-acuan yang syaitan dah sediakan. Syaitan itu nafsu kita. Jangan kita cari yang gaib. Lihat dulu nafsu amarah yang ada dalam diri kita ini. Inilah setan yang paling besar sekali, yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata, yang jelas, yang kita nampak. So kalau dalam rumah tangga kita duduk 2 orang, laki bini. Setan yang luar, yang gaib tu kita tak nampak. Tapi kalau bini tu yang dialah yang membisikkan keinginan hawa nafsu, membangkitkan nafsu amarah kita kepada kecintaan kepada dunia itu, nafsu kita tu diulit oleh angan-angan yang dibawa oleh isteri, bisikan yang dibawa oleh isteri. Itulah setan yang nyata. Kesian isteri-isteri kat luar sana tu dituduh begitu. Tapi itulah hakikatnya. Syaitan tu akan menampakkan dalam bentuk yang nyata, yang mampu membisikkan kejahatan dan kerosakan. Sama juga kalau kata kita ada kawan yang mengajak kepada kerosakan, itulah setan yang paling besar. Setan yang mengajak kepada maksiat, yang gaib itu dah sah dah, kita tak boleh kenal sebab dia dalam bentuk bisikan. Tetapi dia mampu untuk membuatkan kita punya hawa nafsu kita ni, keinginan kita ni, desire kita ni
untuk melakukan kerosakan, maksiat, melakukan zina, melakukan segala macam kerosakan yang fatal. Kerana ni, dada ini sudah dikuasai oleh nafsu, bukan lagi ilmu. Ini kita kena cari. So, syaitan adalah nafsu. Nafsu itu adalah diri kita. Diri kita itu adalah dalam bentuk yang nyata. So, syaitan mana yang kita nak kena selamatkan? Nak kena berlindung dengan syaitan yang mana? Syaitan yang kita boleh nampak. Dan yang tak nampak tu, itu yang gaib. Yang kita nak baca sekarang ni, yang nampak. Kalau penjajahan datang daripada bentuk minda. Kita cakap penjajahan ini, kita ada penjajahan dengan budaya kuning, dengan ilmu itu, ilmu ini semua. Betul. Tapi di mana kita nak letakkan siapakah yang menjajah kita dengan jelas? Kita ada K-pop. K-pop itu satu budaya. Kita tak nampak, melainkan dia nampak depan mata kita dari segi pakaiannya. Hari ni anak-anak muda kita geli kalau kita tengok anak perempuan kita pernah berlaku kes duduk atas pentas siap peluk dengan artis Korea. Dah pakai tudung elok tapi membiarkan dirinya terpeluk. Kerana apa? Ni, nafsu ni. Sampai dikecam. Bila dah dikecam baru nak minta maaf, baru menyesal apa semua. Dah tak guna sebab kita dah menampakkan sisi sebenar umat yang rapuh apabila kita menonjolkan secara zahirnya. Penzahiran depan kamera, semua orang menyaksikan. Dan di situlah terlondehnya ni, apa yang ada dalam dada kita, keimanan kita. Ini satu benda yang kita nak kena always muhasabah, cek diri kita. So, dua benda yang kita nak belajar daripada sejarah ni. Sejarah ni dia melibatkan satu bentuk penghayatan. Kalau kita hanya baca sejarah tapi kita tidak memahaminya, sama dengan Quran. Quran itu sebenarnya dalam buku yang ada 6,236 ayat-ayat Al-Quran itu, kita boleh katakan majoriti ayat-ayatnya adalah berkenaan dengan sejarah. Disebutkan sejarah Adam, sejarah Nuh, sejarah Idris, sejarah kaum-kaum terdahulu, Lut, sejarah Ibrahim, Musa. Itu semua sejarah. Kisah-kisah yang ketika itu disampaikan ketika mana kita tak berada pun di situ, tapi Allah sampaikan. Jadi, kisah orang-orang terdahulu, itu adalah syajarah. Itu adalah sejarah. So, itu buku teks sejarah kita. Buku teks sejarah agama kita. So, kalau kita tak membaca sejarah mereka, maka kita tak akan mengenali asal-usul kita. So, kita duk pulun baca Arab, tapi kita tak faham asal-usul. Dan itu satu masalah bagi kita. Masalah kita yang paling besar adalah kita tak kenal masalah. Kita rasa macam kita tak ada masalah. Padahal itulah masalah kita. Tak kenal masalah. Dah bila kita dinampakkan satu masalah, kita tak mengaku pula silap. Kita tak mengaku ini salah kita. Salah kita sekarang ni tak faham Quran. Salah kita sekarang ni teknik bacaan Quran tu. Teknik bila sebut teknik, baca Arabnya untuk mengumpul pahala. Kita bacalah, pulunlah baca tapi tak faham. Kemudian kita berpegang dengan satu fahaman, baca Quran tak faham pun tak apa. Kita pegang dengan tu. Kenapa kita tak nak usaha untuk faham? Kenapa memilih untuk memegang satu pandangan dan pendirian yang jumud itu? Padahal kita mampu menggunakan akal. Akal yang Allah bagi ni sihat. Why kita tak gunakan akal yang Allah dah bagi fungsinya untuk memikirkan apa mesej Allah tu? Kita jadi orang yang rugi. Otak kita gunakan untuk benda yang lalai. Kita guna untuk benda yang leka. Kita sanggup memikirkan benda-benda yang lara, benda-benda yang kita boleh fikirkan hal-hal keduniaan berbanding kita nak memikirkan apa mesej Allah yang ada dalam Quran. Al-Quran kita letak tepi seolah-olah dia tidak mempunyai fungsi yang penting. Dunia ni lagi penting untuk kita fokus. Di situ silap kita. Teknologi ni, kesilapan kita ni dan kesalahan kita ni antara masalah kita juga. Antara kesalahan kita yang paling besar sebenarnya adalah kita tak mengaku salah. Tadi kita bagi tahu antara masalah besar kita ni adalah kita tak tahu masalah. Tak tahu punca masalah. Kita dah nampak masalah tapi kita tak tahu. Itulah masalah kita. Antara kesilapan besar kita pula, kesalahan besar kita apabila kita tak mengaku salah. Kita tak boleh nak mengaku salah. Kita tak boleh nak rasa salah rupanya cara aku baca Quran sama ni. Kita tak boleh nak mengaku salah tu. Kerana kita masih lagi memegang fahaman nenek moyang kita. So di sini ruang untuk kita perbaiki, ruang untuk kita cari jalan. Sebab dua benda mesej yang besar daripada sejarah ni adalah pertama sekali tentang kebangkitan dan juga kejatuhan. Itu cerita kebangkitan dan kejatuhan agama. Sejarah menampakkan satu bangsa yang akan bangkit, satu bangsa yang akan jatuh.
Satu agama yang akan bangkit, satu agama yang akan jatuh. Itu jatuh. Yang iman akan bangkit, yang kafir akan jatuh. Yang mana yang akan bangkit ini mestinya yang benar. Yang akan jatuh ini yang salah. Sekarang ni, dunia hari ni, yang salah itu sedang berada di atas. Yang benar itu sedang menyorok. Dah masuk dalam gua, duduk jadi kahfi balik. Ini cerita Al-Kahfi. Islam yang satu ketika dulu hebat, dengan teknik bacaan, dengan teknik kefahaman, dengan penjabaran yang Nabi miliki dulu, Nabi sampaikan kepada sahabat, tetapi selepas kewafatan Rasulullah, bacaan dan penjabaran ini hilang. Yang tinggal adalah golongan-golongan yang tahu. Ini adalah satu rahsia yang sangat-sangat besar. Once rahsia ini dapat saja kepada umat yang terpilih, maka umat ini akan bangkit balik, kembalikan balik an-nubuwah, kenabian yang Nabi pernah dapat dulu. Dan Nabi ini, bukan Nabi ini Nabi sampaikan dulu, Nabi bagi dekat umat ni, kemudian umat-umat yang kemudian mendapat nubuah Nabi ni. Dan di situlah mereka akan membangkitkan semula acuan yang Allah dah bagi ni. Sibghatullah yang Allah dah bagi kepada Nabi, mereka sambung balik. Ni warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi ni daripada kalangan alim-alim. Maksudnya golongan-golongan yang berilmu, yang mesti mendapat ilmu. So kalau kata kita ni masih lagi rasa kita hanya hebat. Hebat ni, ada pangkat, ada jawatan, ada nama. Tapi kehebatan kita di sisi Allah itu Allah tak pandang. Selagi Al-Quran itu tak diangkat menjadi sebahagian daripada komitmen kita. Itu takwa. Engkau Cina ke, engkau India ke, engkau siapa pun sekalipun, tetapi yang Allah nak pandang adalah ketakwaan. Ketakwaan, komitmen, committednya kita dalam membangunkan agama. So 60 tahun hidup, di mana komitmen kita dalam pembangunan agama? Ke 60 tahun hidup, 50 tahun hidup habis dekat dunia. Ada baki 10 tahun lagi ni nak mengejar akhirat. Tapi akhirat yang kita nak kejar ni, adakah akhirat yang kita sangka-sangka atau akhirat yang kita pasti dan yakini? Macam mana nak yakin? Benda dah ada dalam Quran. Kalau kita masih terawang-awang, ya tak, ya tidak, apa semua ni kan, maka kita bersangka-sangka. Nak membuang persangkaan itu mesti dengan ilmu. Nak membuang persangkaan itu mesti dengan kefahaman. Itu terkaitlah surah 10 ayat 36, surah 2 ayat 170. Itu semua cerita-cerita yang akan membuang persangkaan-persangkaan kita, melainkan kita hidup tanpa kita menduga-duga. Kita nak kena jelas benda ni. Okay? So kita nak sampaikan mesej ni kepada anak-anak. Kita ada peranan ni, yang tonton ini saya yakin majoritinya adalah daripada kalangan bapa-bapa dan ibu-ibu. Saya melihat hasil daripada analitik yang ada di dalam YouTube dan juga Facebook. Golongan yang menonton Bicara Maqasid, ini saya letak fokus kepada Bicara Maqasid lah. Bicara Maqasid yang ditonton hari ini kebanyakannya adalah daripada golongan 30-an ke 40-an. 40 ke 50-an ni tak ramai, sedikit. So 30 ke 40 ni ramai yang menonton Bicara Maqasid, baik di YouTube dan juga di Facebook. Di Facebook ni 40 tahun ke atas tu agak ramai sikit. So saya nampak ni antara golongan-golongan yang ada furqan, bukan orang biasa ni, antara orang-orang yang secara akademiknya sedang membaca, melihat penulisan saya ke, penimpilan daripada warga prihatin ke. Mereka ini adalah orang-orang yang membaca, tetapi kadang-kadang dia senyap. Dia silent reader. Suka kalau ada yang menonton di sini sekarang ni, tonjolkan diri anda, perlihatkanlah siapa kita, kerana di sini adalah ruang kita untuk silaturahim, berkenal-kenalan. Dan di situ ruang yang kita boleh duduk dalam satu grup yang khusus, dalam grup Bicara Maqasid yang kita ada perbincangan yang lebih orang kata tarli, kita boleh bincang di situ. Ada grup yang lebih hebat lagi ni, yang ni datang bertalaki terus lah, datang kita borak. Kalau pergi umrah tu talaki kat Mekah kan. Jadi ruang itu kita manfaatkan. Baru ni 2-3 hari lepas pun saya dapat mesej daripada Singapura. Saya nampak ada kebangkitan yang orang-orang Singapura sedang mencari jalan. Macam mana nak memahami Islam, macam mana nak memahami agama ni seperti mana yang Allah kehendaki dalam Quran. So keinginan itu sudah ada. Tapi adakah kita ni memilih untuk berada dalam kelompok tersebut, atau kita forgo saja peluang yang Allah dah berikan. So untuk anak-anak kita kena nampakkan kepada mereka benang hitam dan benang putih. Ada ayat Qurannya, surah 2 Al-Baqarah ayat 187. Baca seorang-seorang tak faham, melainkan kita akan baca benda itu dengan strategi. Yang tu banyak ayat tu 2187, benda tu tak boleh nak disampaikan secara
dalam bentuk live macam ni, melainkan dia kena duduk bertalaki, duduk depan dan kita kena baca ayat-ayat yang terkaitnya lagi. Tapi di situ ada perkataan benang hitam dan benang putih. Apa kaitannya dengan sahur? Kenapa dikaitkan dengan Ramadan ayat sebelumnya 185? Kenapa dikaitkan dengan ketetapan untuk kita berpuasa ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ada keyword perkataan di situ. Ada keyword dia, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum. Kenapa ada perkataan min qablikum dekat situ disebutkan? Ada sebab kenapa diperintahkan begitu dan dia dikaitkan dengan ayat-ayat yang seterusnya. Ini mesej besar yang ada dalam perintah puasa. Tapi sayangnya kita sebagai umat Islam, ayat puasa ni cuma turun setahun sekali. Masuk bulan Ramadan barulah ayat ni ulang. Lepas tu senyap setahun macam tak ada apa-apa. Tahun depan keluar balik. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Dia akan bunyi kutiba dinampakkan ketetapan, kewajipan puasa itu. Tapi kita tak dapat benda tu. Perintah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tak jumpa perkataan tattaqun, komitmen, committed, tuntutan untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah dengan ketakwaan itu, kita tak nampak dalam ritual puasa tu. Kita nampak ritual puasa tu hanya jaga makan dan minum daripada kita sahur sampailah kita berbuka balik. Tapi kita tak jelas what is the message berkenaan dengan puasa. Apa cerita puasa ni dikaitkan dengan surah Kahfi pula? Ada kaitan ni. Ada link, ada hubungan benda tu dengan perintah Kahfi. Apa ceritanya terkait dengan sejarah? Dasar tutup pintu. Ni dasar tutup pintu. Apa cerita dasar tutup pintu? Kita nampak apa yang Jepun buat, apa yang China buat, apa yang negara-negara tertentu buat, sehingga mereka tidak dijajah. Penjajahan yang berlaku oleh kolonialisme contohnya, benda itu antara satu sampel. Jadi kalau kata kita tak membaca sejarah daripada zaman Rasulullah sampai dah kepada zaman kita, kita akan jadi golongan buta sejarah. Dan sejarah ni dia ibarat lastik. Kita nak mendapat satu momentum. Momentum untuk kita membangkitkan jiwa kita dan anak-anak kita. Kan? Macam lastik ni dia ada satu point. Point dia di sini contohnya kan. Kita kat sini. Kita nak lastik ni, tujuan ni kita nak terbih. Terbih ni orang utara. Kita nak lastik dia ke depan batu tu. Kita nak pergi jauh. So anak kita ni dia nak kena pergi jauh. Dia tu batu tu kan. Anak kita. Kita nak pemikirannya jauh. Pandangan dia jauh ke depan. Kefahaman dia jauh ke depan. Dia mampu fokus, meramalkan dengan ilmu yang dia ada pada kita hari ni. Dia boleh pergi jauh. Tapi engkau duduk di sini, nak mendapat momentum tu engkau kena tarik ke belakang. So lastik ni kita tarik ke belakang. Lagi jauh kita punya tarik ni, kan, kalau kita ambil ni tahun 2021. Kita tarik ke belakang ni, dah pergi ke tahun 1957. Ni merdeka ni. Kita cuma ceritakan ke anak-anak ni, kau kena faham kenapa kita kena jiwa merdeka, begini. Anak kita cuma faham merdeka tentang negara kita saja. Kita tarik lagi ke belakang ni sampai zaman Rasulullah wafat. Rasulullah wafat 632 Masihi. Zaman Nabi wafat lagi dah jadi macam mana? Ni dah jauh ni kita tarik ni. Kalaulah kita tarik dengan Quran, tarik sampailah sejarah penciptaan Adam. Bayangkan kita dah tarik sejarah ni sejauh ini untuk kita memahamkan anak-anak kita ni kepentingan dia untuk bangkit. So, dengan lajakan yang ni, kita lepaskan batu tu, dia akan pergi jauh ke depan. Dan bayangkan Nabi 23 tahun Nabi mencipta generasi pewaris ni, 23 tahun Nabi buat dengan formula Quran, lajaknya sudah sampai 1500 tahun hari ni. Itu lajaknya. Itu dah campur dah dengan hadis palsu, dengan percampuran politiknya, dengan macam-macam ideologi yang dah dicampur, sehingga Islam yang Nabi dapat purely, suci, murni, jelas, bersih itu, hari ni yang kita dapat dah mula kotor. Dah ada campur tangan politik, dah ada campur tangan kepentingan individu, kelompok-kelompok tertentu, sehingga menyebabkan Al-Quran yang kita dapat itu belum lagi pure seperti mana Nabi dapat. Tak campur lagi ada ilmu-ilmu yang hilang, yang digelapkan, yang disenyapkan, yang dah masuk ke dalam gua. Quran yang dapat kat kita 6,236 ayat ni, berapa kerat saja yang kita faham. Itu bagi yang nak faham. Bagi yang nak baca saja Arabnya, tak rasa langsung bersalah, tak faham Quran. Ini golongan ni pula macam mana? Kena kesiankan lagi.
So kita nak jadi golongan-golongan yang jelas macam mana kita nak baca Quran itu dengan teori elastik tadi tu. So adakah kita nak tarik sikit, nak tarik banyak, nak tarik panjang, ataupun kita nak jadi golongan yang betul-betul tahu sejauh mana kita nak melontarkan, melepaskan batu ini jauh ke depan. Tu legacy. Kita nak mencipta legacy, takkan kita nak bela anak kita, lepas tu kita mati, kita tinggalkan bodoh macam tu. Tak. Kita meninggalkan legacy. Nama kita ni adalah untuk kita tinggalkan, pautkan sebagai satu fahaman kepada mereka. Kalau tidak, kita akan balik jadi nenek moyang kita. Semua anak-anak kita satu masa nanti di akhir zaman, tak tahulah zaman bila pula nanti, 100-200 tahun lagi ke, dia akan salahkan kita ni yang jadi nenek moyang dia pula. Ni semua salah nenek moyang saya ni. Ni Syauqi ni dulu dia tak ajar ni. Nenek saya dulu ni dia tak ajar benda ni. Ni salah dia lah. Adakah kita nak menyalahkan nenek moyang kita? Itu semua bergantung kepada ni, apa yang ada dalam kepala kita dan dada yang kita sedang simpan, ilmu yang kita sedang pelihara. Okay, so kita nak jadi macam tu. Dan ingat, first bicara Iqra, bicara Iqra dia akan melibatkan bicara khalqin azim. Iqra adalah khuluq, khalqin, penciptaan akhlak. So kalau kita tak jumpa apa mesej di sebalik akhlak yang kita nak bina, maka kita akan jadi golongan-golongan yang rugi, yang tak faham, yang tak nampak mesej agama. Saya nak cerita banyak, nampaknya macam 1 jam ni tak cukup juga, kan? Dah nak dekat pukul 12 dah. Okay, so untuk itu kita buka ayat yang pertama untuk hari ni. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 136. Cuba tengok. Hujung-hujung baru kita baca Qurannya. Siapa yang follow, siapa yang kekal sampai ke waktu ni, untunglah kita, kerana kita masih lagi kekal untuk bersama-sama membaca ayat dia. So cuba kita tengok. Qalu, bukan qalu, qulu, katakan, amanna, kami beriman, billah, kepada Allah. Ni semua orang pakat duk mengakui ni. Kita pakat duk kata ni. Kita yang ramai-ramai ni, hari ni keluar perut mak, terus kita keluar dapat Islam, terus kita mengaku kita ni orang beriman. Kan? Kita mengaku beriman. Beriman pula beriman kepada Allah. Padahal ilmunya tak jelas lagi, kefahamannya tak jelas lagi, Al-Quran tak faham lagi, banyak benda tak faham, tapi kita dah mengaku beriman. Tak malu kita ni kan? Kemudian, qulu, katakan, kami beriman kepada Allah. Wama, dan apa? Unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Quran itu diturunkan kepada kita. Kita pun kata, kami beriman dengan Al-Quran, kami beriman dengan wahyu Allah, kami beriman dengan kitab Allah. Cek balik. Quran ada berapa surah? Tak boleh jawab. Quran ada berapa ayat? Tak boleh jawab. Ni surah ni cerita tentang apa? Tak boleh jawab. Dekat mana yang Allah kata pasal pakai tudung? Tak boleh jawab. Dekat mana yang Allah kata tentang ini? Tak boleh jawab. Banyak kita tak tahu. Tapi kita dah kata kita beriman. Kita dah kata kita dah beriman dengan Allah, dengan apa yang diturunkannya kepada kita. Tapi kita belum lagi dapat. Wama unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Apa yang Nabi Ibrahim dapat? Kita pun tak tahu kisah Nabi Ibrahim dekat dalam Quran tu. Kita pun tak faham apa lagi cerita tentang suhuf Ibrahim tu. Kita cuma dengar-dengar, kita cuma baca. Yang itu saja yang kita tahu. Tapi kita tak pernah korek pun Quran. Kita gali sejarahnya, kita baca sejarahnya. Kita tak tengok pun detail yang Allah bagi ceritanya dalam Quran. Tu kesilapan kita. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Asbata. Yang ni cerita tentang anak cucu dia. So ini semua kisah-kisah sejarah. Ni yang dinampakkan tentang sejarah. So kita nak meluruskan balik sejarah kita. Sebab sejarah kita selama ni, kita dibacakan kepada kita hanya sejarah yang kita korek-korek daripada buku sejarah, buku teks sana, buku teks sini. Kita dengar kat YouTube ini apa semua. Tapi kita sendiri tak baca Quran yang menceritakan sejarah-sejarah mereka ni. Wama utiya Musa wa Isa, dan apa yang kami berikan kepada Musa dan Isa. Wama uti, dan apa yang kami berikan, apa yang diberikan an-nabiyun, kepada para nabi, min rabbihim, daripada Rabb mereka. So kita nak baca apa yang ada pada Rasul dan apa yang ada pada Nabi-Nabi. So ada 25 Rasul dalam Quran disebut tu. Adakah kita kenal ke 25 Rasul tu? Ataupun mulut ni duk nyanyi je, hanya jadi satu lagu. 25 Rasul. Tapi kita tak faham sejarah mereka, apa tuntutan kepada
kita. La, tidak. Nufarriqu, kami membezakan baina ahadin, di antara mereka seorang pun, minhum, wa nahnu lahu, dan kami kepada mereka muslimun, orang-orang yang tunduk. So ini sejarah yang kita kena tahu daripada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang dibagi kepada Musa dan Isa. So Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ni adalah asalnya orang-orang yang dah Islam. So kita nak kena betulkan balik, sebab selama ni kita diajarkan Islam ni dapatnya daripada Nabi Ahmad, daripada Nabi Muhammad. Islam ni kita dapat daripada kota Mekah yang diturunkan daripada Iqra' di Mekah. Tak. Nabi Muhammad adalah orang yang menyambung semula risalah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Yang ni kita nak kena faham. Kat sekolah kita seolah-olah diajar Nabi Musa bawa benda lain, Nabi Isa dibawa benda lain. Sampai orang hari ini pun faham Jesus itu Christ, Christ itu Kristian. Kan, Musa itu Torah, Torah itu Yahudi. Sampai macam tu sekali kita ni dipecah belahkan mentaliti kita. Tapi kita tak baca dengan jelas kefahaman. Macam mana kita nak meluruskan balik sejarah ni. Kemudian tengok ayat yang seterusnya. Fa'in, maka jika amanu, mereka beriman, bimisli, seperti mana? Apa yang amantum, kamu beriman dengannya. Faqad, maka sungguh ihtadu, maka mereka itu terpandu. Nampak ada perkataan hidayah dekat situ. Ada ihdinas siratal mustaqim, di situ ada perkataan hadu. Hadu di situ adalah petunjuk. So kalau kata kamu ni beriman seperti mana mereka yang sebelum-sebelum ni beriman, maka kamu akan mendapat petunjuknya. Kamu akan dapat petunjuk. Allah baru nak bagi petunjuk. Allah nak tunjuk kat kita, ni golongan-golongan yang kau kena ikuti. Ini golongan-golongan yang kau nak kena follow. Engkau kena jadi follower, jangan jadi follower saja. Kita mesti buat apa yang mereka buat. Kita mesti faham sebagaimana apa yang mereka faham. Nak faham apa yang mereka buat, kena baca Quran, kaji Quran. Di situlah dinamakan sunnata rasulih. Inilah sunnah Rasul-Rasul terdahulu. So, Nabi sambung risalah, Nabi wafat, Nabi tinggalkan kat kita peranan yang sama, fungsi yang sama, mesej yang sama. Untuk kita ikuti mereka sebagaimana yang mereka dapat. Itu panduannya. Itu petunjuknya. So, follow that petunjuk. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Allah kata. Dan jika mereka berpaling, maka hanyalah mereka dalam perpecahan. So, cek balik diri kita, berapa ramai daripada kalangan kita ni berjemaah dalam bentuk terpaling. Terpaling di sini, adakah kita ni jadi golongan-golongan yang tak nampak jalan? Tu baca betul-betul. Saya besarkan balik, bagi nampak muka sikit. Sebab saya nak letak tajuk ni. Okay, saya guna cara macam ni lah. So, masing-masing buka Quran masing-masing. Tengok ayat yang seterusnya tu, ayat 13. Ayat 136 ni. 37 dah. Okay. So, 137 tu, adakah kita menjadi golongan yang dah berpecah? Kita dah dipecah-pecahkan sampai kita tak nampak apa sebenarnya mesej kita ni sebagai seorang umat yang terpilih. Ada Quran dan ada Quran, tapi Quran yang ada depan mata kita ni, dia memecah belahkan kita. Dia tak menyatukan kita. Tahu, bangsa Arab tu, yang sebesar-besar umat tu, yang satu bahasa. Satu bahasa tu. Bahasanya adalah bahasa Quran, bahasa Arab. Pun hari ni kita tengok macam mana berpecah belahnya mereka. Syria yang bergaduh dengan Sudannya, yang bergaduh dengan Lebanonnya, yang bergaduh dengan Yamannya, yang bergaduh dengan Arab Saudi bergaduh dengan Jordan bergaduh dengan Arab Palestin. Pergaduhan itu sesama umat Arab yang dapat Quran, yang faham bahasa Quran. Tapi mereka sendiri pun berpecah belah. Tak dapat disatukan. Kita ni umat Melayu yang tak dapat bahasa Arab dalam bahasa yang kita fahami, tapi kita sendiri tak nak berusaha untuk memahami apa yang disampaikan Allah. Itu benda yang kita kena kaji. Fikir sejenak. Kemudian, maka memeliharamu terhadap mereka. Fasayakfikahum. Ni satu benda yang ada perkataan. Di situ, siapa yang rajin, siapa yang tengok dekat dalam tu,
ada benda yang kita kena tengok. Macam mana Allah pelihara kita. Macam mana Allah nak pelihara apa yang ada dalam Quran itu untuk menyatukan kita. Ni kita kena tengok ayat ni. Kita kena faham, bukan sekadar kita jadi orang-orang yang mengikut saja. Allah pelihara kita, wa huwa sami'un alim. Macam mana Allah bagi kat kita ni satu mesej melalui pendengaran dengan pengetahuan. Kau guna telinga kau, engkau akan dapat mesej yang Allah nak cakap ni. Tapi kalau engkau tak gunakan telinga kau, engkau akan dapat mesej yang sia-sia. Kita cuma dapat benda tu tapi kita tak gunakan akal. Nak mendapat ilmu, telinga ni kita kena manfaatkan. Ilmu tu ada dalam mesej yang Allah nak suruh kita fahami, dapat daripada bacaan yang dibacakan. So Quran kalau setakat baca Arab ni saja, kita akan hilang fokus kerana kita akan fokus kepada merdunya, kemerduannya. Tapi kita tak fokus kepada ilmu yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Dengar sedap seronok apa semua, terasa nikmatnya dengan Quran itu kan. Tapi kita tak faham, rugi. Allah bagi tahu dalam ayat 138 tu, Allah kata apa? Sibghatallah. Ini adalah celupan, corak, the pattern yang Allah nak bagi kepada kita. Benda yang Allah dah jadikan satu acuan molnya kepada Nabi Muhammad, dan benda ni nak dipakaikan juga kepada kita. Semua Nabi-Nabi terdahulu, daripada Ibrahim, semualah daripada Adam, Nuh kan, pergi ke Ibrahim sampailah kepada kita hari ni, acuan dia sama. Itu sibghatullah. Waman, dan siapakah ahsanu lebih baik minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik? Hari ni acuan yang kita nampak adalah kita guna pakai sistem manusia. Kita duk berbangga-bangga dengan sistem kapitalismanya, hedonismanya, sosialismanya, komunismanya, segala macam ism doktrin yang ada pada ciptaan manusia ni yang kita pakai. Pakaian dia, dari segi kerjanya, dari segi fahamannya, ilmunya, kan, sistem pendidikannya, sistem ekonominya, sistem perbankannya, semua benda kita pakai ni adalah ciptaan manusia. Tapi kita tak balik-balik kepada sistem yang Allah dah ajarkan. Yang tu panjang topik dia lagi lah nak sembang. Okay? Tapi tak apa. Fahamkan dulu acuan. Wa nahnu lahu abidun. So di sini kami menjadi hamba. So kita hamba kepada sistem siapa ni? Acuan siapa? Acuan manusia atau acuan Taghut? Ini kena kenal. Sibghah. Acuan ni is a pattern. Kau pakai daripada atas sampai ke bawah, kau akan kenal pattern ni siapa. Pemikiran dia bagaimana. Pakai kereta apa, tengok rumah dia pun kita dah boleh kenal. Cara dia sembang pun itu satu acuan. All that is a pattern. Tengok Facebook dia. Apa yang dia share dekat Facebook dia. Apa yang dia tulis dekat Facebook dia. Apa yang dia selalu sembang kat Facebook dia. Kan? Tengok dalam Telegram. Apa grup mana yang dia selalu sembang. Grup WhatsApp. Dekat mana yang dia aktif. Semua itu acuan, pattern. Pattern penciptaan kejadian kita berdasarkan akhlak. So akhlak kita tu diperlihatkan, menampakkan prinsip dan stand kita sebagai siapa. Acuan mana yang kita bawa. Kalau duk huha saja hidup ni, kenal acuan siapa. Tapi kalau dia pula pakai jubahnya, pakai serbannya, selempangnya apa semua bagai pun adalah satu acuan. Kita kenal acuan siapa. Acuan yang bagaimana. Islam adalah agama yang moderate, wasatiyah. Yang Allah perintahkan. Dia tidak terlalu berlebih-lebihan, dia tidak jumud. So kita nak jadi yang wasatiyah. Yang orang boleh approach dan boleh nampak Islam itu pada jiwa kita. Ini satu ujian yang kita nak kena pakat-pakat usahakan. Fahamkan. Okay? Nak jadi abid ni, nak jadi hamba. Peringkat jadi hamba. So hamba siapa kita sekarang ni? Lihat Okay, dan seterusnya. Tengok ayat 139. 139 Allah kata apa? 139 dinampakkan kat situ. Qul, katakanlah. So ini satu prinsip yang kita nak kena katakan. Prinsip yang kita nak kena fahamkan. So kalau kita tak faham prinsip ni, kalau kita tak tahu prinsip ni, kita tak berpegang kepada apa yang Allah dah nampakkan, so kita akan jadi golongan yang bersangka-sangka lagi. Prinsip dia Allah kata, Qul utahajju atuhajju, nampakkan apakah kamu nak berhujah dengan kami, berdebat ni cerita tentang hujah.
Filah tentang Allah, wa huwa rabbuna, dan dia adalah Rabb kami, wa rabbukum, walana, dan bagi kami, a'maluna, amalan kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan kamu, wa nahnu lahu mukhlisun, dan bagi kami adalah kepadanya orang-orang yang ikhlas. So di sini ada satu keyword yang kita kena faham. Bila kita dah meletakkan acuan Allah, ini sibrah bila kita dah kenal acuan Allah dan kita nak menjadi hamba dia. So kita nak menjadi satu golongan yang membawa acuan tadi. So kita pun bawa lah. We are representing sistem Allah. Daripada pemikiran kita, pakaian kita, kerja buat kita, apa yang keluar daripada mulut kita, semua itu menampakkan kita berada dalam sistem Allah. On the other hand, kita sedang mempersembahkan kepada dunia prinsip kita, prinsip hidup kita, keimanan kita. Kita akan berhujah dengan ayat Allah. Ni hujah kita dengan Quran. Bukan hujah kita ni merewang, tak tahu, tak ada prinsip kan. Orang tanya tentang Quran, kita pun menjawab sangka-sangka. Bukan base dengan Quran. Orang tanya tentang zakat, tanya tentang sedekah, tanya tentang haji, tentang solat, tentang puasa, tentang ibadah. Kita jawab berdasarkan akal kita, tapi bukan berdasarkan firman Allah. Kefahaman yang Allah dah layoutkan dalam Quran. Lalu, kita akan lihat perbezaan. Ni yang kita katakan, walana a'malana walakum a'malukum. Ini satu prinsip yang kita kena pegang. Bagi kamu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, apa yang kamu sembah. Bagi aku, apa yang aku sembah. Bagi kamu, agama kamu. Bagi aku, agama aku. Tu. Ya ayyuhal kafirun. Cerita tentang meletakkan satu barrier, guideline untuk kita tahu batas, benang hitam dan benang putih. Engkau tak nak. Itu bagi engkau, apa yang kau faham. Bagi aku, apa yang kau faham. Bagi engkau, kau nak kerja cara engkau, kau buat cara engkau. Bagi aku, ini cara aku. Tapi cara yang kita dapat ni, sibghatullah. Cara mereka, sibghatahud. Fi sabilillah, fi sabilit tawud. Mengikut satu ketumbukan yang Allah dah bagi satu contoh sampel, satu lagi sampel yang Dajjal dah ciptakan. So kita duduk di pihak mana? Dan pihak yang akan menang adalah wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami adalah orang-orang yang khalas. Khalas berhabis. Khalas ikhlas. Ikhlas mukhlis. Mukhlisina lahuddin. Golongan-golongan yang mukhlis dalam agama. Adakah kita ni ramai-ramai ni mukhlis? Ni tanya soalan ni. Kita ni buat apa-apa ni betul-betul ke kita ikhlas? Ikhlas dalam tuntutan beragama. Ikhlas dalam pelaksanaan. Ataupun kita ada sedikit yang kita simpan untuk tujuan-tujuan yang habuan duniawi yang kita nak. Ni cerita mukhlis. Mukhlis berhabis. Adakah kita berhabis kepada agama ataupun kita reserve lagi untuk kita? Kan? Ni kita bagi dekat Allah. Yang baki-baki duit-duit kita yang ada ni, ujung-ujung bulan tu, ni ada lebih ni, bagilah ke Allah. Mana kewajipan kita kepada Allah yang first kali tu? Our mission kepada Allah, apa saja wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa saja yang kami rezekikan kepada kamu, engkau infakkan, yunfiqun. Kita kena bagi balik kepada Allah. Nilaian ni Allah kata, berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Yang Allah nak pinjam ni. Kita duduk dalam rumah kita makan nasi sepinggan, dah cukup dah untuk kita. Kita ada rumah untuk duduk, dah cukup dah untuk kita. Tapi untuk Allah, Allah tak perlukan duit kita. Bukan kata kita bagi sedekah, duit kita naik ke langit. Tak. Tetapi sejauh mana portion yang ada pada kita tu, kita nak menyumbangkan kepada pembangunan agama Allah. Banyak mana kita dah letakkan untuk dia. Oh kata, sekarang ni kita kena bagi 10% untuk Allah. Jangan rasa 10% itu dah cukup. Dah berbangga dengan 10%. Oh gaji aku 10,000, 1,000 aku dah bagi dekat Allah. 1,000 itu kewajipan. Compulsory. Kau kena bagi. Sebab dalam 10 cupak, 1 cupak untuk Allah. Kita dah reserve untuk Allah tu. So kebanyakan kita dapat gaji, bayar bil dulu, bayar bank dulu, bayar rumah dulu, bayar kereta dulu, semua itu kita, pemikiran kita. Mana? Kita dahulukan Allah ke kita dahulukan kita punya greeds? Kita dahulukan ni. Allah last kali. Adalah baki-baki ni. Ini sedekah ni akan menyuburkan rezeki. Ni baki-baki ni sedekah lah. Kok bulan depan bertambah rezeki. Itu cara pemikiran kita. A'malukum. Tu Allah kata tadi tu. Itulah amalan kamu. Yang kita nak bezakan dengan amal Nabi.
amal Rasul, amal-amal mereka yang terdahulu. Macam mana mereka dapat? Mereka khalas menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Itu kemampuan mereka berdasarkan ilmu. So kita ni baru nak berjinak-jinak, awalnya adalah 10% milik Allah tu kita tolak siap-siap. Ni hak Allah, kita bagi siap-siap hak Allah. Ada 90% lagi baki kita ni, di sini kita usahakan dengan kemampuan kita. Di situ dia ajar kita berpuasa. Dah kita tolak dah untuk Allah, ada 90% ni, di sinilah baru kita puasa. Oh, ada 90% ni kita nak kena ni mak, ni kita bagi dekat adik-beradik, ni kita belanja anak, isteri apa semua ni. Dan kita belanja yang wajib dulu. Yang lain-lain tu dah masuk grades. Dah belanja wajib, oh ada balance lagi 2,000. 2,000 tu kita nak jadikannya sebagai sedekah. Jadikannya sebagai zakat. Jadikannya sebagai satu bahagian yang kita boleh sumbangkan lagi, tambahkan lagi untuk agama. Kalau kita tak bagi untuk agama pun, kita akan guna juga duit tu. Habis juga duit tu untuk tujuan lain. Yang ni yang kita nak kena faham, nak kena bezakan. Okey. Kemudian tengok ayat seterusnya. Allah kata apa? Okey. Ayat 140. So Allah kata apa? Apakah kamu lebih mengetahui ataupun Allah dan siapa yang lebih zalim mimman daripada kamu yang menyembunyikan, kamu yang menutup katama, yang menyembunyikan syahadah, kesaksian, indahu minallah, di sisinya daripada Allah. Wama, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. So kita cek, ataukah kamu bahawakanya kamu mengatakan Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah kamu tidak, kamukah yang lebih tahu ataupun Allah yang lebih tahu? Saya ada buang ayat dekat atas tu, minta maaf. So pakat tengok ramai-ramai lah ayat yang sebelum tu. Kamukah yang lebih tahu ataupun Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah, yang ada padanya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. So kebanyakan kita ni duk sembang, orang-orang Yahudi katakan Ibrahim, Ismail, Yakub tu adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Ini untuk orang-orang lain. So sama juga, kalau kita bermentaliti yang sama, kita membeza-bezakan nabi-nabi terdahulu itu adalah golongan-golongan agama lain. So kita ni sama je lah macam mana yang Allah tunjukkan. Kita ni lah jadi zalim kerana kita tak tahu yang mana hak, yang mana yang batil. So kita terus untuk kita tengok macam ni, nampak sikit. Okey, ayat 141, tilka ummatun qad khalat. Ni selalu saya ulang ayat 134, ayat 141 sama. Dia dua ayat yang boleh diulang, yang sama versionnya. Allah nampakkan cerita dekat atas sebelum tu, daripada 125 sampai 134, itu satu paragraf yang panjang untuk kita faham. Ini satu structure plot. Kemudian sambung 135 sampailah 141. This is another plot yang Allah nak nampakkan. That's why saya ambil tadi daripada 136. Kalau kita baca daripada 135 tu, dia cerita tentang Yahudi dan Nasrani. Kita baca sampai habis, kita akan faham. This is the plot yang kita kena tahu. Ini adalah cerita tentang tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Wala tus'alun, dan tidaklah kamu akan ditanya amma, tentang apa kanu adalah mereka ya'malun, yang mereka kerjakan. So di situ ada perkataan kasabat, apa yang kamu usahakan, walakum ma kasabtum, dan apa yang kamu usahakan. Bagi mereka apa yang mereka dah usaha. So umat-umat terdahulu daripada Nabi Ibrahim sampailah kepada Nabi Muhammad, mereka dah berusaha buat mengikut kapasiti mereka. Ketika itu Quran diturunkan berperingkat-peringkat. Wahyu diberikan dalam bentuk suhuf. Suhuf kemudian jadi kitab. Kitab kemudian akhirnya ada 2-3 kitab yang dilengkapkan. Daripada Taurat sampailah kepada Quran, dia memberikan pencerahan demi pencerahan. Sikit demi sikit, tartil, hinggalah lengkap sepenuhnya dalam Quran. Sampai kat kita, Quran yang lengkap tadi tu tidak mampu untuk membuatkan kita ni betul-betul yakin dan beriman dengan Allah 100%. Khalas. Berhabis. Malah lebih teruk, kita jadi sama je macam umat terdahulu. Kita cuba baca sahaja Arabnya tetapi kita tidak faham maknanya. Ini masalah yang kita nak rawat.
Di mana usaha kita dalam kita memahami ataupun meluruskan kembali kefahaman kita dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Cerita sejarah dia bukan sekadar kita nak tengok sejarah itu satu bentuk cerita. Tak, hikmah. Ibrahim ada hikmah yang kita kena tahu. Luqmanul Hakim ada hikmah yang kita nak kena faham. Zulkarnain kita ada hikmah yang kita nak kena ambil. Ashabul Kahfi ada kisah yang kita nak kena faham dari sudut apa yang Allah bagi kepada kita dalam strategi agama. Kahfi itu jatuh dan bangun dia. Kenapa diturunkan Quran itu dengan Iqra, kemudian turunnya Al-Qalam, kemudian Muzammil, Mudassir, Fatihah. Saya nampakkan 5 wahyu pertama yang turun itu ada dia punya satu sistem mekanisme pendidikan yang Allah nak kita faham. Iqra tu cerita tentang akhlak dulu. Fokus pada akhlak dulu. Akademiknya akan datang kemudian. Macam tadilah kita kata, kita hari ni mak bapak kalut bagi anak-anak telefon, bagi tu sekarang ni nak buat macam mana kan? Pendidikan kena melalui telefon, kena bagi mereka iPad, kena bagi mereka wifi, kena bagi dia orang internet, belajar melalui online. Tapi kita tak sedar, dalam kita mempersiapkan pendidikan yang akademik ini, anak-anak kita belum ready lagi. Orangnya belum bersedia, kita dah bagi teknologi. Sepatutnya persiapkan dulu orangnya, anak kita ni, dan kita bagi teknologi supaya teknologi ni tak disalahguna. Banyak benda yang unsur-unsur yang membawa fitnah kepada akhlak anak-anak ada dalam teknologi tu. So adakah anak-anak kita dah well prepared, bersiap sedia, bersiap siaga nak menerima bermacam-macam benda yang akan menyebabkan anak kita boleh lalai, terleka kerana teknologi tadi. So di sinilah ruang pendidikan yang kita nak kena betulkan, fahamkan, perkemaskan, perjelaskan. Sejarah akan mengajar kita pelurusan tentang akidah kita balik. Macam mana disebutkan dalam surah 42 ayat 13, tu core fundamental kita dalam bentuk sejarah. Syara'alakum minad din, tentang syara'a, tentang syarak, tentang satu jalan yang kita nak kena fahami akidah kita sebagai seorang umat. So ini antara benda yang kita nak kena sama-sama memikirkan balik, apakah sains di sebalik Al-Quran yang Allah cuba berikan kepada kita agar kita jadi orang yang faham, orang yang jelas, orang yang tahu, orang yang bukan sekadar jadi golongan-golongan yang ikut-ikutan. Ambil balik rumusannya daripada pertama sekali saya nampakkan tadi, cerita tentang kita nak keluar daripada fahaman nenek moyang kita, nak jadi umat yang terpilih yang menggunakan Al-Quran sebagai formula mantiknya untuk kita gabungkan apa yang hilang, the missing link. Dengan kekuatan sejarah tadi tu, kita dapat bawa pula di zaman kita untuk kita mengenal pasti masalah, untuk kita mengakui kesalahan kita, dan kita jadi umat yang mengembalikan semula diri kita ke dalam acuan sistem Allah. Dengan sistem Allah itu, kita akan kenal watak-watak yang ada di dunia ini. Kita ni duduk di dalam fungsi dan peranan siapa? Adakah kita menjadi golongan yang Allah dah pilih dengan kefahaman agama, ataupun kita masih dalam sangka-sangka, angan-angan dunia? Ini adalah pohon pokok sejarah yang kita nak kena betulkan. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dalam masa yang sama, seruan saya, ajakan saya juga kepada sahabat-sahabat semua untuk kita menyokong projek Pelangi. InsyaAllah ada rezeki, kami dalam plan untuk kembali semula ke Cenoa, ke tempat-tempat mangsa banjir baru-baru ni. Kita ada bantuan susulan yang akan kita sampaikan. Jadi manfaatkan peluang yang ada, ruang yang ada. InsyaAllah sama-sama kita berbuat kebajikan untuk kita panjang-panjangkan kemampuan yang kita ada ni. Ada rezeki yang pada kita ni boleh kita lebihkan, sampaikan, bantu kepada mereka yang kurang bernasib baik. So insyaAllah ada description saya tu, saya letakkan kempen kepada projekpelangi.com. Jadi kalau ada yang berkemampuan, ada lagi rezeki-rezeki yang kita boleh selitkan untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka yang memerlukan, asnaf, anak yatim, golongan-golongan mangsa banjir, maka jomlah kita lakukan sebaik mungkin. Sama juga pada hari ini, saya tidak meminta kepada sebarang sumbangan yang khusus untuk RPWP, tetapi di situlah ruang kita untuk mencari bahagian kita dalam pembangunan agama. Di sebalik ilmu yang disampaikan, ada nilai yang kita boleh letakkan. Di situlah ruang sedekah kita untuk membenarkan, siddiq, membenarkan dengan sedekah apa yang disampaikan sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Allah bagi lebih, pastinya lebih juga kita mampu berikan kepada
agamanya. Allah bagi sikit, tak bermakna kita tak mampu untuk memberi langsung. Di situ ada ruang kita boleh puasa dan adjust untuk kita keluarkan zakat kita kepada Allah. InsyaAllah, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Minta maaf banyak-banyak. Hari ini terlebih 19 minit. 1 jam 20 minit dah. Saya mengambil masa tuan-tuan dan perempuan yang sangat berharga. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini membuka minda kita untuk melihat satu lagi perspektif Al-Quran dalam kehidupan kita. Dengan memahami sejarah, dapat kita meluruskan kembali agama yang kita anuti pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita untuk kita proses ilmu dan akal kita ni untuk lapangkan balik fahaman-fahaman yang kita dapat selama ni. Itu sajalah daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dalam waktu yang sama untuk kita tambah baik lagi ilmu-ilmu yang ada. Ada sebarang cadangan dan topik untuk kita utarakan, boleh masukkan ke dalam grup Bicara Maqasid. Senaraikan saya dibuka open untuk discussion. So nanti kita akan sampaikan dalam bentuk silibus yang lebih baik nanti, insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua yang menonton. Ramai juga dah memberi ucapan selamat tinggal kepada saya tu. Okey, terus nak ajak belanja makan tu. Okey, ajaklah saya sekali. Alright, itu saja. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.